Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan sebuah cerita pendek mengenai Ayah Pin. Okey kawan-kawan, siapakah sebenarnya Ayah Pin? Nama sebenar beliau adalah Arifin bin Muhammad. Beliau dilahirkan pada 22 Jun 1941. Ayah Pin merupakan seorang pengamal ajaran sesat. Beliau ialah pengasas kepada kerajaan langit dan disenaraikan dalam kumpulan agama sesat. Beliau dilahirkan di Beris, Kelantan. Ayah Pin telah menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu daripada langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Beliau hanya bersekolah sehingga darjah 2. Namun, beliau dianggap oleh kebanyakan pengikutnya sebagai Tuhan dan segala yang dilakukannya berasaskan wahyu yang diterimanya daripada langit. Ayah Pin dilayan seperti raja dan segala kelengkapannya disediakan seolah-olah seperti di kayangan. Pada Disember 1997, Jabatan Agama Islam Terengganu mengisytiharkan ajaran Ayah Pin adalah palsu, sesat dan menyeleweng. Beliau pernah dihukum penjara selama 11 bulan dalam tahun 2001. Pada 2002, selepas tamat hukuman penjara, Ayah Pin dan pengikutnya mulai memperluaskan kerajaan langit. Ayah Pin berkahwin sebanyak 4 kali dan mempunyai 4 isteri. Isteri pertama meninggal dunia pada tahun 2012. Dan dikurniakan 21 anak daripada hasil perkahwinan tersebut. Beliau meninggal dunia pada 22 April 2016 pada usia 74 tahun akibat daripada sakit tua. Dah kenal biodata Ayah Pin? Ayah Pin. Jadi kamu semua mesti tak asing lagi dengan kerajaan langit Ayah Pin. Mesti ada yang nak tahu kan? Macam mana boleh munculnya dan wujudnya kerajaan Ayah Pin ni? Jom dengar apa yang saya nak kongsi. Baik, sejarah kemunculan agama Ayah Pin ni bila Ayah Pin mendapat seorang menantu yang bernama Hasan Anak Rimau. Jadi Hasan Anak Rimau ni berasal daripada Bukit Mas, Kelantan. Dan dia juga merupakan seorang guru tarikat yang sesat pada waktu itu dan mempunyai ramai pengikut pada waktu itu. Oleh disebabkan Ayah Pin ni bapa mertua Hasan, jadi Ayah Pin pun pada awalnya menjadi pengikut setia kepada Hasan Anak Rimau ni. Tapi lepas pada tu nampak tanda-tanda yang Ayah Pin ni akan maju selepas Hasan. Tuan guru Ayah Pin masa hayatnya dia pernah membuat pengakuan yang dia adalah Tuhan dan ajaran dia tidak perlu pun percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu jugalah sejarah kehidupan Ayah Pin yang cenderung kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Jadi Ayah Pin pun membentuk ajaran dia sendiri dan mempunyai pengikutnya sendiri. Akhirnya ratib kuat Ayah Pin mula dikesan oleh pihak berkuasa pada tahun 1985. Seterusnya kita pergi kepada apa sebenarnya antara kepercayaan ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayah Pin ni. Jadi Ayah Pin ni dia mendakwa dan sifatkan diri dia tu sebagai wakil Tuhan. Tuhan bagi semua agama kononnya lah. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. So dia ni mendakwa yang dia mendapat wahyu daripada langit dan menyuruh dia supaya mengembangkan lagi ajaran dekat muka bumi ni. Satu lagi kepercayaan yang dia paling kelakar adalah Ayah Pin ni digelarkan diri dia daripada air mani Tuhan yang tercampak dekat bulan dan lalu turun ke bumi menjadi Ayah Pin. Dia punya taksub tu sampaikan dia mengakulah dia jadi macam tu. Ada juga yang mengakui yang mana Ayah Pin ni dia menjelma sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa pada akhir zaman. Sebab ajaran Ayah Pin ni dia mendapat dana daripada orang kaya dan membina satu pusat ajaran sesat kerajaan langit. So dia ni membinalah markas kat sana untuk orang beribadat kat sana. Jadi kalau tengok markas dia ada macam simbolik teko gergasi, pasu gergasi dan perahu kecil. Okey. Jadi setiap hujung minggu markas tu akan mengadakan hari untuk pengikut dia berjumpa dengan Ayah Pin untuk berubat, untuk buat taksi mimpi dan banyak lagi lah. Okey, pengikut-pengikut dia ni akan mengangkat sembah sebanyak 3 kali dan melutut lalu mencium kaki Ayah Pin. Diorang ni gunakan air daripada kaki Ayah Pin tu. So Ayah Pin akan rendamkan kaki dia dan air tu dianggap sebagai suci dalam fahaman agama mereka.
Jadi pengikut-pengikut Ayah Pin ni sebenarnya diorang ni percaya tahu apa yang Ayah Pin buat, apa yang Ayah Pin lakukan berdasarkan daripada wahyu yang diterima daripada langit. Sebab itulah Ayah Pin ni diorang layan macam raja, konon macam raja dekat kayangan macam tu. Selain itu juga, antara kuasa yang terkenal pasal Ayah Pin ni adalah dia punya kuasa lah. Jadi semua orang tahu yang dia punya kuasa yang mengarut tu kan, dia kan seorang bomoh. Jadi dia ni sendiri mengaku yang dia boleh sembuhkan pelbagai penyakit kronik apa semua tu. Jadi selain tu, Ayah Pin ni bagi tahu yang nama Ayah Pin tu sendiri pun antara kuasa yang terhebat. Contohlah siapa-siapa yang nak berhadapan dengan binatang buas dan sebagainya, sebut je nama Ayah Pin. Okey, dia ni pun ada kuasa sumpah orang jadi batu tau. Tapi sumpah jadi batu ni tak ada bukti lagi yang dia boleh buat macam tu. Itu hanyalah imajinasi karut dia saja. Bukan anda antara amalan zikir dilakukan oleh Ayah Pin? Dapat sebuah amalan zikir dilakukan oleh Ayah Pin dan pengikut-ikutnya. Zikir tersebut dilakukan pada 2 pagi hingga waktu subuh. Zikir itu ialah bermula dengan irama yang perlahan dan bertambah kuat dan kuat sehingga kuat. Pada kemuncak zikir itu, mereka akan ratib sehingga peluh dan membiarkan tubuhnya seolah-olah dirasuk atau membiarkan tubuh seolah-olah pada zikir, berserah pada zikir tersebut. Zikir ini dilakukan sehingga keluar peluh daripada tubuhnya, kerana bagi mereka apabila keluar peluh seolah-olah ia akan membakar, seolah-olah ia akan menghapuskan dosa mereka yang lakukan. Zikir ini adalah bertujuan untuk mendapatkan zuh, untuk mendapatkan kasyaf, untuk mendapatkan ilham pada setiap ahli Ayah Pin tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada puak-puak Ayah Pin. Kerajaan Malaysia telah menyifatkan ajaran Ayah Pin ni sebagai salah satu daripada 22 bid'ah ataupun permujaan dekat Malaysia ni. Dan kebanyakan daripada pengikut-pengikut Ayah Pin ni terdiri daripada golongan orang Melayu. Tapi ada juga daripada daripada luar negara, macam contoh Singapura, Bali. Okey, menurut bekas ahli ajaran Ayah Pin ni, kalau nak masuk kat dalam ajaran Ayah Pin ni, kita kena ada satu pengiktirafan. Kita kena melalui satu pengiktirafan, dan upacara pengiktirafan ni dilakukan berdasarkan martabat keyakinan dia, amalan dia, juga berdasarkan beza antara lelaki dan perempuan, dan juga taraf perkahwinan. Pengikut Ayah Pin ni semuanya majoriti berasal daripada golongan-golongan yang kaya, golongan berada, golongan profesional, golongan-golongan yang berintelektual. Tapi daripada penduduk kampung Ayah Pin sendiri, mereka tak ikut sebab diorang tahu bahawa latar belakang pendidikan Ayah Pin ni macam mana. Dia setakat darjah 2 je. Okey, lepas tu pengikut Ayah Pin ni kebanyakannya berasal daripada pantai barat, dan bila hari Jumaat diorang akan berkumpul tau. Bila berkumpul tu kebanyakan daripada diorang nombor kereta mereka tu daripada luar negeri Terengganu. Dan juga mereka setiap kali perayaan macam Hari Raya Aidilfitri ke, Hari Raya Aidiladha ke, diorang akan berkumpul bersama-sama dan melakukan satu sambutan lah bersama-sama dengan Ayah Pin. Okay, dan akhir sekali, usaha dakwah ajaran Ayah Pin ni dia kebanyakannya dikembangkan melalui keluarga, kawan-kawan, golongan-golongan yang terdekat lah. Baiklah, saya akan beralih kepada kesan ajaran Ayah Pin kepada 3 kategori, iaitu kategori pengamal, kategori keluarga dan kategori masyarakat. Okey, yang pertama, kesan kepada pengamal, atau kita panggil juga sebagai pengikut ajaran tu. Mereka yang mengikuti ajaran ni tidak dibenarkan untuk solat. Korang fikir kita ni umat Islam tapi tak solat, sedangkan solat ni memang kita dah tahu kewajipan kita, tapi kita still ikut ajaran tu. Memang dah betul-betul salah lah kan. Okey, yang kedua, urusan kematian hanya diuruskan oleh ahli mereka sahaja. Maksudnya, contoh kalau kita yang mengikuti ajaran tu lah, bukan kita, orang yang mengikuti ajaran tu meninggal dunia, so keluarga diorang takkan tahu pun. Jadi urusan pengebumian tu hanya diuruskan antara mereka-mereka sahaja, and then keluarga mereka sendiri pun tak tahu mereka wujud lagi ke tak. Okey, yang ketiga ni untuk bahagian keluarga lah. Contohnya mana seorang suami yang mengikuti ajaran Ayah Pin ni akan kehilangan isteri dan anak-anak. Mereka perlu meninggalkan keluarga mereka, walaupun ahli keluarga mereka ni hanya tinggal berdekatan dengan tempat yang dia menuntut ilmu tu.
Selain itu juga, harta yang dia ada perlu dikorbankan kepada Tok Guru tanpa meminta persetujuan daripada keluarga mereka. Ada juga sesetengah keluarga yang kekurangan harta sanggup menyerahkan anak perempuan mereka untuk dijadikan isteri kepada Tok Guru, walaupun umur anak mereka tu masih dalam lingkungan sekolah. Jadi kesannya amatlah besar kepada keluarga mereka, sebab pasti hubungan kekeluargaan akan terputus. Terakhir, kesan ajaran ni kepada masyarakat. Okey, kesan dia, para pengamal ni secara tidak langsungnya terpaksa memutuskan hubungan dengan masyarakat yang lain. Hal ini kerana mereka tidak berkesempatan untuk mengambil apa-apa bahagian dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan kawasan berdekatan mereka. Contohnya majlis kenduri, majlis keramaian, kematian dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, mereka lebih banyak menghabiskan masa bersama ahli kumpulan pengamal mereka sahaja. Oleh itu, kesan yang mereka semua dapat ni agak seriuslah, sebab ia bukan berkaitan dengan diri mereka sahaja, bahkan dengan ahli keluarga dan masyarakat setempat juga terkesan. Dah tahu kan apa itu ajaran sesat Ayah Pin? Jadi, adakah cara penyelesaian yang boleh kita buat untuk mengelakkan daripada ajaran ini terus tersebar? Ada. Yang pertama, melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah, seperti kaedah media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium. Yang ketiga, kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Yang keempat, program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Contohnya, di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam, Selangor. Jadi, dengan adanya inisiatif ini, sama-sama kita dapat menangani ajaran sesat ini daripada terus tersebar. Okey, secara kesimpulannya, ajaran sesat ini telah membawa pelbagai kesan buruk kepada kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang teguh dan lengkap. Justru institusi kerajaan dan swasta ni perlulah mengatasi masalah akidah yang semakin merosot teruk dalam kalangan umat Islam, terutamanya kepada puak-puak yang berpegang kepada pemikiran Ayah Pin dan menyanjung tinggi ajaran yang diajarkan oleh Ayah Pin tersebut. Okey, tambahan pula, ajaran dan pemikiran Ayah Pin ni sudah pastilah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Kefahaman dan pemikiran agama yang terpesong ni merupakan isu yang besar dan sangat serius. Jadi, perlulah diselesaikan segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Okey, antaranya kalau kat Malaysia ni pihak yang bertanggungjawab seperti JAKIM lah. Okey, JAKIM ni perlu memainkan peranannya dalam memandang berat penyebaran fahaman dan pemikiran agama yang menyeleweng ni lah. Kerana ianya gejala yang boleh merosakkan akidah sekaligus menunturkan agama seorang Muslim. Okey, seterusnya, pegangan akidah ni sangat diterberatkan di dalam agama Islam. Akidah ni merupakan perkara pertama yang dibawa oleh Rasulullah untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sekiranya tiada keimanan yang teguh, sudah pastilah akan membawa kepada kerosakan akidah. Seterusnya akan memberikan impak yang besar dalam kehidupan seorang itulah. Okey, sejarah pemikiran Ayah Pin ni telah melanggar ajaran-ajaran Islam yang rasmi kat Malaysia ni. Jadi, secara tuntasnya Ayah Pin ni merupakan seorang tokoh kontroversial yang mendirikan gerakan keagamaan yang mencampur adukkan unsur-unsur agama Islam dengan kepercayaan mistik. Akhirnya, pada tahun 2005, struktur bangunan kerajaan langit yang dibina oleh Ayah Pin itu telah dihancurkan dan Ayah Pin juga telah ditangkap oleh pihak yang bertanggungjawab. Sekian, terima kasih.